Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sesiapa yang bermasalah leukemia ataupun ada adik-beradik ataupun ada sendiri anda yang mengalami leukemia, saya merasakan anda tidak boleh tunggu walaupun 1 jam lambat daripada apa yang saya nak cerita ni, sebab ada kes-kes yang mungkin anda yang tak pernah terlibat ataupun mungkin belum lagi merasai bagaimana sengsaranya apabila seseorang tu melalui proses penyakit kanser darah, iaitu leukemia. Jadi saya nak cerita pada anda sebab dia ada kaitan dengan limfoma. Kalau anda tahu yang saya pernah kena limfoma dulu. Tapi hari ini saya fokus kepada leukemia sebab antara yang terbanyak sekali kanser kanak-kanak, the most yang paling tinggi kena kanser kanak-kanak, pediatric cancer, ialah leukemia. Kalau sudi tekan like, love dan share, silakan ya. Saya mengharapkan lebih ramai boleh dengar ni. Semoga ada tak soalan saya pada topik pada hari ini, masih ada apa orang panggil, masih ada harapan tak, masih ada peluang tak. Sampai sekarang orang tak tahu penyebab utamanya. Kata dalam kajian yang saya baca banyak, saya cuba cari juga jawapan, cuma mereka mengatakan 90% tak ada sebab, tak tahu sebab pun. Dan saya cuba tidak mempercayai statement begini sebab tak mungkin Tuhan menjadikan sesuatu tu tanpa sebab, satu. Nombor dua, tak mungkin juga Tuhan memberikan penyakit tu tanpa ubatnya. Atas kepercayaan dan dasar itulah saya sentiasa keluar di depan anda, sama ada you percaya atau you suka tak suka cara saya sampaikan ni, dengar dulu dan dengan fikiran yang terbuka, sebab leukemia adalah asal-usulnya daripada bone marrow. Saya ulang, dia berasal daripada tulang somsom. Tahu tulang somsom? Dalam tulang kita ada tulang sponge yang tengah-tengah yang warna merah tu, tulang somsom. Ataupun kalau you pergi sup gearbox tu kan, kadang-kadang you hisap tu, yang tu dinamakan tulang somsom ataupun dia punya bone marrow. Semuanya berasal pada bone marrow. Jadi Tuhan jadikan fitrah, dah ada stem cell dalam tu. Maksudnya dah ada benih dia, dan benih ini dia mengikut aturan. Tuhan dah fitrahkan engkau berapa million ni hari ni kena multiply, ikut cakap aku, dan bila sampai waktu nanti engkau daripada tak ada nampak langsung rupa macam sel dewasa, lama-lama dia dah jadi dewasa sikit, lepas tu dah jadi orang betul-betul yang mature, yang dah matang, maka kamu silalah ke tempat-tempat yang seperti contohnya ke thymus ataupun ke liver, ke spleen, ke lymph nodes. Ini semua tempat-tempat yang sentiasa sel-sel yang untuk kekuatan white blood cell terutama sekali, sebab petang ni kita memfokus kepada darah putih. Jadi sebab itulah white blood cell, masalah leukemia ni difokuskan terus supaya you kalau nanti ada gejala-gejala yang saya cerita nanti, terutama sekali budak yang antara 2 hingga 4 tahun. Masya Allah, kadang-kadang you fikirkan apalah dosa budak-budak ni umur 2 hingga 4 tahun yang secara peak, maksudnya kalau kanak-kanak tu inilah umurnya yang dipilih. Boleh kena umur berapa pun boleh, kita yang dewasa pun boleh kena, itu tak jadi cerita. Tapi yang bila kanak-kanak ni kena, kita pun tak tahu macam mana kita nak explain, dan macam mana doktor kadang-kadang pun tak sampai hati nak cerita kepada ibu bapa, sebab mereka sendiri kadang-kadang ada jawapan, tapi ada kadang-kadangnya mereka juga sebagai manusia biasa tak dapat memberi jawapan yang puas untuk kita faham kenapa. Jadi saya mulakan dengan bila you faham konsep sel-sel ni dah tak dengar cakap, dia multiply. Sepatutnya selalu saya cerita sel kanser, bukan kata kanser leukemia saja, sel mana-mana yang menjadi kanser pun dia dah memang tak dengar cakap, maka dia multiply macam gangster, betul tak? Dia tak mau dengar dan dia tak mau mati ketika dia diminta mati. Dia ada konsep apoptosis, maksudnya hayatnya dah habis, engkau patut dah habis kerja engkau, sekian waktu habis, okey, paling-paling lambat pun mungkin tambahlah sikit lagi, tapi tak, dia daripada awal lagi dia dah tak dengar cakap dan dia mengganggu. Bila dia mengganggu, dengar, dalam sel tulang somsom kita, bila dia multiply, dia ada space, dia ada ruang.
bila terlalu banyak, ruang yang ada dalam tulang sumsum kita pun tak cukup. Bila tak cukup tu dia multiply lagi. Dia tak, kan saya kata dia tak dengar cakap, maka dia bocor. Maksudnya dia keluar, dia leak. Jadi bila dia tiris keluar ke, selalunya dia patut pergi ke darah dulu. Dia pergi ke pembuluh darah, dia pergi tempat-tempat yang sepatutnya dia pergi, tapi sebab dia dah jadi naughty, dah jadi penjahat, maka dia pergi ke mana-mana pun. Jadi stage yang selalunya bila orang dapat leukemia, dia bukan stage 1, stage 2 lagi dah. Selalunya stage 3, stage 4. Dan ramai kajian mengatakan you anggap dia semacam stage 4. Sebab apa? Darah. Bila dia menitik je satu tempat, dia macam satu laut, satu badan kita kena 5 liter ni. Jadi tuan-puan sekalian, jangan risau. Yang bagusnya nanti bila you dengar elok, you akan lebih ada, orang panggil, ada harapan dan bersemangat untuk kita membetulkan keadaan. Sebab apa? Bila sel ni dah pergi ke semua darah kita pun, kalau kita cek nanti, selalunya doktor akan tengok masalahnya orang ni apabila tempat sel yang betul diambil alih oleh sel leukemia ni, maka dia punya fungsi seperti red blood cell, hemoglobin dah tak ada. Bila hemoglobin tak ada, oksigen pun turun, dan dia jadi anemic. So antara petanda-petanda awal you tengok mereka ni anemia ada. Okey, kalau dia dah besar, dia dah boleh berlari dan sebagainya, you akan tengok dia jadi selalu letih. Cek kalau anak anda ataupun anda sendiri. Saya ulang, orang dewasa boleh kena tak, kalau dah tua pun boleh kena lagi. Tetapi saya fokus lebih kepada contohnya anak-anak muda ni, kalau dah lebih tired, lesu, dan dia tak bermaya lagi dah, dan dia sentiasa sesak nafas. You tengok anak you dulu boleh lari satu kampung, sekarang naik tangga pun dah sesak nafas. Okey, lepas tu dia nampak pucat. Itu satu lagi, bila dia dah penuh tempat tu dan sampai dah bocor, sampai dah melimpah, macam banjir pula kat satu badan kita ni dengan white blood cell, you punya count nanti itu lab test, tapi you punya platelet pula pun diganggu. Platelet ni untuk apa? Untuk kita bekukan darah. Jadi kalau dia tak boleh bekukan darah, sebab tu you tengok orang leukemia senang berdarah gigi, senang berdarah hidung kan. Sikit-sikit you tengok lebam je badan dia, walaupun tak kena pukul ke, tak kena dinding ke, dia tak jatuh pun, dia senang bruise, okay, lebam. Jadi anda tengok dia boleh dapat rash, dia senang dapat demam. Dan apabila white blood cell dia sepatutnya yang bagus, sekarang dah jadi yang, kan, bila dia multiply, dia di peringkat yang belum matured, dia belum matang, dia tak dengar cakap, jadi macam budak-budak kecil yang tak boleh buat kerja lagi, jadi banyak. Jadi buat apa banyak-banyak ni, tak boleh buat apa-apa. Jadi bila ada attack dengan infection, ada masalah bakteria ke, virus ke apa, you senang dapat infection, faham? Senang dapat inflamasi dan banyak radangan dalam badan you. Itu satu lagi. So you tengok you punya white blood cell pun jatuh, weight loss, you akan hilang berat badan you akan turun, dan you punya kekuatan untuk lawan bakteria, dan you senang dapat spot kat kulit you merah-merah, dan kadang-kadang lymph node you akan enlarge. Yang ni yang confuse dengan lymphoma tu, tapi jangan confuse, kita fokus pada leukemia sebab diorang ni boleh bertukar ganti. So jangan you confuse dengan lymphoma, tapi biar fokus pada leukemia dahulu. Liver you boleh besar, boleh jadi bengkak, dan you punya spleen pun boleh rosak. Okey, ada lagi, malam-malam you dapat night sweat, you berpeluh belah malam, tidur tu berpeluh, lencun you punya kain cover badan you tu. Lepas tu you dapat bone pain, senang tulang-tulang you. Sebab apa tulang sakit? Sebab ni leukemia tengah bermaharajalela, berleluasa, dan dia cuba nak tekan lagi, nak cuba apa orang panggil, dah lah tiris, dah lah bocor, dia nak pecahkan pula lagi tulang-tulang tu. Itu yang jadi sakit. Faham? Jadi tuan-tuan sekalian, antara penyebab utama kenapa orang kata leukemia ni berleluasa ialah disebabkan masalah smoking. Jadi orang yang smoking, kalau kena, kita tak heran, dah ada kajian, orang yang suka main dengan benzin, petrol. Jadi selalu saya kata, mereka yang ada anak-anak kecil, jangan bawa pergi petrol station, selalu main kat sana, ataupun di kawasan refinery. Pernah saya cerita lama dulu, ramai budak-budak yang melalui kawasan-kawasan Parker. Pernah dengar? Kawasan-kawasan yang ada refinery minyak
yang besar-besaran sama ada di Terengganu atau di mana Port Dickson tu, hati-hati. Okey, sebab chemical benzin tu antara terkenal penyebab leukemia, termasuklah petrol pun. Lagi siapa yang ada sedikit ataupun dah memang confirm Down syndrome, cuba you perhatikan anak you macam mana dia punya pergerakan dia, sebab mereka ada genetic factor yang boleh menyebabkan boleh kena leukemia, tapi bukan wajib kena, tak. Okey, siapa yang pernah pergi kemoterapi macam saya, siapa yang dah kena buat radiation kat badan, boleh mengganggu tulang som-som. Lepas tu chemical, siapa yang banyak main dengan chemical ataupun pesticide, tahu, yang pergi sembuh kat you punya ladang, suka main kat kebun, tak pakai mask dan sebagainya, sebab you rasa you kuat sangat, tolong daripada sekarang jangan cuba hidu. Termasuk saya kata apa, bahan-bahan kosmetik. Okey, baik. Lagi dia bukan disebabkan genetik, dia tak transfer. Tak semestinya mak bapak kalau tak kena leukemia, you tak boleh kena. No. Kalau mereka kena, tak semestinya you kena. Yes, faham? Saya lebih risau satu lagi, tak tulis kat sini, tapi pengalaman saya sebagai doktor, walaupun bukan oncologist, tapi saya dapat berjumpa dengan pesakit-pesakit yang dah tak ada habuan. Kadang-kadang doktor kata no more hope, so kadang-kadang dia orang datang jumpa saya, walaupun kadang-kadang sukar, tapi kita terpaksa jumpa. Dan saya dapati riwayat mereka selalu bermain di bawah elektrik, bawah pylon, apa dia panggil ya, pencawan elektrik yang besar-besar tu. Pernah dengar tempat-tempat yang TOL land kan, kadang-kadang tak ada siapa yang patut tanam pokok kat bawah tu kan, ada juga peladang-peladang yang curi tanam di bawah pylon tu. Saya tak tahu sama ada you bermasalah atau tidak, tapi kanak-kanak yang main di bawah pylon tu, saya ada case di Gombak, di a few other places lah, yang mereka bila saya tanya balik, ada pernah main tak di bawah pencawan elektrik? Dia kata hari-hari dia orang balik sekolah main kat bawah tiang ni. Jadi tuan-puan sekalian, minta maaf lah kalau you tinggal dekat dengan pylon elektrik yang ada power ni, terutama sekali yang sekarang ni zaman yang ada pemancar, orang panggil elektrik ataupun handphone punya signal ni, tolong duduk jauh sikit boleh tak? Ya, baik. Itu sebagai fahaman awal. Sekarang apa yang akan dibuat nanti? Okay, so nombor satu, dengar, nombor satu ialah blood test. Wajib anda pergi buat blood test, sebab kita nak tahu sama ada kes ni, sama ada masalah infection. Kadang-kadang white blood cell cuma mungkin sebab anda ada infection, tapi infection lain, dia punya jumlah white blood cell count satu. So selalunya kalau dengan leukemia ni, dia datang sekali dengan white blood cell count yang tinggi, ataupun dia kadang-kadang confirm dengan ada hemoglobin yang rendah dan you punya platelet pun rendah. Kalau tiga-tiga ni dia dah confirm, jarang-jarang you salah lagi diagnosis you. Dan doktor selalunya nak confirm, mestilah dia buat apa orang panggil bone marrow aspiration, maksudnya tulang som-som punya orang panggil test, nak tengok secara mikroskopik pula apa jenis sel kat situ. Dan selalunya dari sinilah dia orang dapat bagi tahu sama ada anak you ataupun you sendiri ataupun adik-beradik kita yang ada masalah tadi, sama ada dia dipanggil ALL, acute lymphocytic leukemia, ataupun yang ni ALL ni selalunya untuk kanak-kanak lebih ramai. 90% lebih kanak-kanak yang kena leukemia selalunya ALL. Tapi ada orang juga termasuk orang tua-tua, dia yang tadi tu acute, acute lymphocytic leukemia, maksudnya you tak boleh tunggu lama-lama, dia tak boleh lebih daripada 4-5 minggu nak kena settle, nak kena buat test, nak kena check bone marrow semua, nak kena start dah terapinya. Jangan nak tunggu 2-3 bulan pula, ya, faham? Sebab dia punya apa orang panggil kesan sampingan dia ataupun kesan yang negatif nanti sehinggakan tak boleh patah balik pula. Kita nak cepat, kita nak matikan sel-sel kanser tu. Baik, seterusnya kalau tengok lagi, dia panggil acute AML pula, acute myeloid leukemia, ataupun chronic lymphocytic leukemia, CLL, ada juga CML. Tapi yang tu you tak payah pening kepala. Yang kita kena tahu ialah doktor akan bagi tahu kat you apa nama
dan stagingnya pun dia bagi, saya kata tadi. So selalunya dia akan bagi tahu ini cara rawatannya. Baik, antara rawatan, dengar, saya ingin sampaikan mesej kepada anda sekalian. Dulu masa kes leukemia, kalau diberi diagnosis, seolah macam orang bagi pasport dah nak pergi ke dunia lain lah, faham? Maksudnya goodbye. Itu lebih kurang 50 tahun lepas. Tapi sejak 10 tahun yang kebelakangan ni, dia opposite pula. Bila you dapat kanser, kalau Tuhan dah takdirkan kita kena kanser, nombor satu, kita kena redha. Itu no choice, kan? Nombor dua, kita kena tengok kenapa kita kena tu. Kita kena elakkan daripada puncanya. Kalau you kerja kat petrol station, you kena bagi kat orang lain ataupun jual. Minta maaf saya cakap ni, you tak boleh lagi dah pergi kat kaunter petrol station tu pun. Jangan kata nak tuang petrol, jangan kata nak test pula, nak bau, nak tengok berapa tinggi rendah you punya level ke petrol tu. Itu bukan kerja you. Tak apalah, you ambil duit kurang sikit, tapi jangan terdedah lagi dah. Sebab apa? Kita nak buat rawatan sekarang, saya kata 10 tahun kebelakangan ni, dia punya chance untuk kita baik daripada leukemia ialah, siapa tahu, 90%. Ada kajian mengatakan sampai 95%, terutama sekali kalau ALL ni untuk kanak-kanak ni. Jadi Tuhan tu maha adil. Saya dah kata tadi, kalau dulu masa saya muda dulu, 40 tahun dulu jadi doktor, saya akan rasa sedih lah kalau kena leukemia. Tapi sekarang kalau saya dapat patient kena leukemia, saya antara orang pertama yang akan hantar you pergi ke oncologist dahulu. Walaupun saya lebih suka secara alami, tapi disebabkan orang panggil improvement, orang panggil kemodernan, modern medicine sekarang yang kurang side effect, yang lebih dia punya good effect, dan cara dia, protokol dia, kan dia ada 3 step kalau you pergi buat orang panggil kemoterapi lah selalunya. Okay? Nombor 1 dia panggil induction, selalunya 4 minggu. Dia perlukan bunuh dulu, habiskan kanser sel yang saya kata apa tadi. Dia bukan satu tempat. Leukemia satu badan, dan kalau satu badan you tak boleh tapis cuma nak ambil bahagian dada saja, nak bahagian spleen saja. No, itu konsep limfoma. Tapi yang leukemia, you kena satu badan. Memanglah ada isu-isu botak kepala, masalah inilah, kurus badan, tak lalu makan, semua itu zaman sekarang dah ada improvement lagi. Saya dah tahu macam mana doktor buat sekarang ni. Kita boleh mempertahankan walau tu baby kecil macam mana pun, kita kena hantar dia. Nombor 2, bila dah hilang semua first round tu, dah tak nampak lagi cancer cell, tak semestinya dia habis lagi. Doktor akan bagi, dia panggil fasa seterusnya, consolidation. Maksudnya antara lagi beberapa bulan dia kena proses, kena bagi lagi untuk memastikan apa yang kod-kod tertinggal dibunuh juga, sel kanser tu. Sebab sel kanser ni tak boleh tinggal satu biji pun, tak boleh tinggal satu benih pun. Sebab apa? Nanti dia multiply menggila-gila nanti. Dan 2-3 tahun kemudian kita buat follow up dengan apa yang dipanggil maintenance. Ramai orang dah mendapat kebaikan, dan yang latest dia orang nak cuba maintenance tu pun nak dikurangkan sikit, sama ada dari segi kesan sampingannya atau dosnya. Dah mula mereka mendapat bahan-bahan ataupun perubatan yang lebih moden, yang lebih orang kata cepat hasilnya dan kurang dia punya kesan sampingan. Jadi kalau ada pun sikit-sikit sebanyak apapun, kita kena go through this. Sebab apa? Saya dah kata tadi, hampir 90% chance untuk kita pulih. 90% banyak tu, jangan main. Kanser jarang-jarang boleh dapat lebih pada 5-10% pun kebaikan, faham tak? Ini dapat sampai 90%, kira cun habis lah. Okey, kalau tak boleh juga, barulah dia orang bagi radiation. Kalau dah pergi sampai masuk ke otak, itu terpaksa mungkin dia orang masuk melalui cerebrospinal fluid, orang panggil apa, tulang belakang tu dia masuk supaya dia sampai ke otak, ataupun dia kena buat radiation sekali. Yang ni agak serius. Dan last kali baru dia orang buat bone marrow transplant. Tahu bone marrow transplant? Maksudnya dia kena ambil sel baru, kita kosongkan you punya tulang som-som tu, masuk dengan sel-sel yang baru, sama ada daripada anda sendiri ataupun daripada donor, daripada penderma. Selalunya dia orang test dululah sama ada compatible atau tidak. Macam saya dah ada darah yang disimpan dalam bank di University Hospital. Kalau jadi apa-apa, dia akan ambil balik darah tu. Itu 20 tahun dulu disimpan.
dalam liquid nitrogen tu, dia siapkan kalau relapse, dia akan masuk balik. Kalau tak baiklah. Dan 2012 itu kan 2011 dah masuk 2012 tu kan saya kena relapse. Sepatutnya tak tahulah, mungkin dia masuk balik ke atau tidak, transplant kalau perlu. Tapi saya lari daripada rawatan kemo semua tu, dengan melalui proses alami. Saya sendiri tak apalah, saya ambil tanggungjawab. Tapi kalau anda, saya minta kalau kali pertama tolong, sebab zaman 10 tahun ke belakangan ni memang dah lulus untuk you buat rawatan secara moden. Faham? Ni leukemia Okey, tak semestinya semua cancer cell mendapat result yang sama. Baik. Tutup cerita pada hari ini ialah apa lagi yang you perlu buat. Ada lagi ubat-ubatan yang lain daripada yang saya cerita, seperti nama venetoclax ni, untuk orang tua-tua pula yang ada masalah acute myeloid AML, acute myeloid leukemia, dah ada jawapan. Kalau you tertinggal zaman, maksudnya dah outdated, dah ada ubat yang lebih fokus kepada AML, namanya venetoclax. Dia punya rate of success naik ke 70%. 70% pun kira banyak. Bayangkan you lebih daripada 50%. Macam saya dulu first round kena kemo, dia bagi cuma 50% je. Doktor bagi tahu kat saya, awak cuma ada 50%, 50-50 chance. Fahamlah kalau dah stage 3 nak masuk 4 tu. Tapi you all, kita zaman anak-anak kita nanti, alhamdulillah, dengan syarat mereka tak terdedah kepada seterusnya ialah didapati juga makanan. Jadi tak payah panjang cerita lah, ikut je D&D diet tu. Alhamdulillah, kan kita ada D&D diet untuk cancer. Kita serius, kita buat betul-betul. Kita tidak cuma berdoa, kita juga berusaha. Jadi D&D diet bagus. Vitamin C didapati. Ada kes-kes yang ni agak sensitif kat Malaysia, jadi saya tak mau besarkan cerita. Tapi kalau saya terpaksa ambil, saya akan ambil vitamin C secara tak boleh cakap lah, sebab benda ni orang panggil kontroversi kan. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Tapi saya antara orang yang akan percaya pada vitamin C. Kalau hidup saya bergantungan kepada dah, kalau tak ada apa lagi yang boleh baik, antara yang terbagus ialah vitamin C. Lepas tu diet, saya kata tadi, jangan lepas, sebab itu sebenarnya asas yang utama. Sebab semua kata tak tahu sebab, rupa-rupanya yang kita buat 3-4 kali sehari tu apa dia? Makan lah. Betul tak? Bukan kita hidu petrol setiap hari 24 jam, betul tak? Kalau you kerja kat petrol station pun you tak pergi hidu dia, betul tak? Tapi makan, mau tak mau, minimum 3 kali sehari. Snack lagi, siapa lagi ada yang makan sampai 7 kali sehari tu? Sebab itulah diet bagi saya antara penyebabnya. Baik. Dan kita ada satu lagi jawapan, iaitu bagi mereka yang selalu terdedah kepada stres. Yang ni, walaupun you anggap stres tu sebagai benda kecil, tapi bagi saya antara yang paling kuat penyebab utama kenapa orang kena kanser, termasuk leukemia lah, terutama sekali leukemia orang tua-tua, orang macam saya, orang dewasa kena, adalah penyebab utama tidak lain tidak bukan ialah stres. Fikirlah sendiri macam mana kita nak cari jalan. Lain kali kalau saya lecture tentang stres, tolong beri perhatian yang kemas. Sebab apa? Kajian demi kajian dah confirm hampir 40 hingga 50% daripada penyakit kanser adalah disebabkan oleh stres. Saya bagi sampai 80%. Tapi kajian mungkin dia orang tak berapa stres tentang, tapi semua mengaku kalau stres dah boleh direducekan, kanser boleh cepat baik. Alhamdulillah. Berarti kanser pun susah nak kena lah bagi mereka yang kurang stres. Termasuklah mereka nak buat meditasi lah, nak buat hypnotism lah sebagainya. Bagi kita orang Islam, pakai Allah terapi cukup. Saya ulang, pakai Allah terapi cukup. Tak payah nak ikut cara dia orang meditasi, nak yoga dan sebagainya, sebab kita punya sebenarnya lebih afdal. Cara kita tunduk, cara kita khusyuk, cara kita pasrah, cara kita doa, cara kita zikir, cara kita baca Quran, cara kita buat tahajud, cara kita puasa sunat, cara kita puasa putih. Masya Allah, kalau you ikut je. Sebab tu tahun depan saya tak mau dengar cakap orang lagi dah, saya nak buat juga. Sebab orang selalu kata jangan perbesarkan you punya cara perubatan. Tapi saya tengok-tengok balik,
semua yang saya belajar selama ni dia mempertikaikan kepada 3 perkara. Satu dia panggil minda, nombor 2 dia panggil apa? Fizika, dan nombor 3 dia panggil rohaniah, roh. Kalau tak main dengan RO tu, rohaniah tu, kita tak komplit dalam perubatan kita. Jadi tahun depan, insyaAllah, tak lama lagi tahun depan kan, anda akan dengar banyak tentang mifiroterapi, minda, fizika, rohaniah, yang saya kira ditutupkan kekosongan mana-mana yang orang tak tahu kenapa, tak ada jawapan, penyebab ataupun dia punya apa lagi nak buat, rupanya datang kat kawasan RO, rohaniah. Baiklah, kita dah habis tentang cara nak rawat dan kenapa orang kena leukemia, dan harapannya, jawapannya pada petang ni ialah apa? Kita ada harapan yang cukup tinggi dan kita bersyukur pada Allah SWT kena memberi ilmu kepada kita bersama. Kita kongsi kepada seramai mungkin that leukemia should be handled secara cepat, seprofesional dan tinggi harapannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dunia anda bahagia dan akhirat anda syurga, dan kin salam pada satu family, okey? Dan apa yang saya selalu kata, let go and feel good all the time. Terima kasih banyak.